Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi berkaitan dengan ilmu arud dan qafiah. Dan insya-Allah pada sesi kali ini kita akan pergi kepada bahagian bahar syair yang kedua. Yang mana kita ketahui bahar ini terbahagi kepada dua jenis. Nah, yang pertama taf'ilah wahidah, kita dah selesai untuk 6 bahar. Dan insya-Allah pada sesi kali ini saya akan membicarakan an-naw'u tsani, jenis yang kedua minal buhur, daripada bahar syair zawat taf'ilataini mukhtalifataini, yang mana ianya mempunyai dua taf'ilah. Baik, jadi kalau kelompok ataupun jenis yang pertama hari itu, ianya hanya mempunyai satu taf'ilah, tetapi bahar-bahar yang kita akan membicarakan seterusnya ni adalah bahar-bahar yang mempunyai dua taf'ilah. Untuk sukatan kita ada 4 bahar. Yang pertama, bahar tawil, di mana taf'ilahnya ialah fa'ulun dan mafa'ilun. Dua taf'ilah. Yang kedua ialah bahar madid, taf'ilahnya ialah fa'ilatun, fa'ilun dan fa'ilatun diulang sekali lagi. Ianya juga dua taf'ilah. Yang ketiga bahar basit, taf'ilahnya ialah mustaf'ilun dan fa'ilun. Keempat bahar khafif, taf'ilahnya ialah fa'ilatun, mustaf'ilun dan fa'ilatun diulang sekali lagi. Ianya juga adalah dua taf'ilah. Baik, jadi untuk pengetahuan, untuk ingatan, taf'ilah bahar yang menggunakan 4 taf'ilah ada 4, iaitu tawil, madid, basit dan khafif. Baik, kita pergi kepada bahar. Yang pertama kita ambil bahar tawil. Di mana bahar tawil, sebagaimana biasa bila kita masuk bahar, apa yang perlu kita tahu? Taf'ilah. Jadi taf'ilatahu, kedua-dua taf'ilahnya adalah fa'ulun dan mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun. Kemudian perkara yang kedua ialah al-maqati' sautiyah. Jadi oleh kerana dia ada dua, kita buat dua lah. Untuk fa'ulun, kita ada watat majmu' wa sababun khafifun. Untuk mafa'ilun kita ada watdud majmu' wa sababani khafifani. Ini kena ingatlah. Ini dah beberapa kali kita membicarakan tentang dia. Jadi apabila kita belajar bahar, yang pertama ingat dia punya taf'ilah. Oleh kerana bahar ini adalah kelompok dua taf'ilah, maka ingat bahar tawi dua taf'ilah. Apa taf'ilah dia? Fa'ulun, satu lagi mafa'ilun. Okey, di segi maqati' sautiyah, fa'ulun watat majmu' wa sababun khafif. Sementara mafa'ilun watat majmu' wa sababani khafifani. Dia ada satu watat majmu' dan di belakang dia ada dua sabab khafif, iaitu i dan juga lun. Baik, tu di segi taf'ilah dan maqati' sautiyah tatarakkabu fiha. Perkara yang keseterusnya, yusta'malu bahrut tawil taman faqat. Bahar tawil ni hanya digunakan tam sahaja. Okey, kalau tam macam mana wazan dia? Oleh kerana dia mempunyai dua taf'ilah dan kedua-duanya diulang, maka bahar tawil tam wazannya ialah fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Maksudnya fa'ulun mafa'ilun diulang sebanyak 4 kali. 4 kali. Jadi sekali ulang fa'ulun mafa'ilun. Untuk kali kedua fa'ulun mafa'ilun. Untuk kali ketiga fa'ulun mafa'ilun. Untuk kali keempat fa'ulun mafa'ilun. Ianya diulang sebanyak 4 kali. Ataupun ianya terbentuk daripada 8 taf'ilah.
Jadi ingat baik-baik, ni wazan bahar basit tam. Di mana fa'ulun dengan mafa'ilun diulang sebanyak 4 kali. Jadi boleh cerita macam-macam lah. Nak ulang 4 kali ke, nak tulis begini ke. Cuma kita nak menceritakan inilah bentuk, inilah wazan untuk bahar tawil tam. Kemudian perkara yang keseterusnya. Dekat fa'ulun mungkin berlaku perubahan bila di masuk zihaf ataupun illah. Ni yang kita bincang kan. Kemudian sama juga mafa'ilun pun akan berubah bila masuk zihaf ataupun masuk illah. Jadi kita pergilah kepada perkara-perkara tersebut. Jadi kalau anak nak pelajar boleh perhatikan pada buku teks. Ni saya ambil daripada buku teks ni. Sebelum kita masuk bahar, dia ada benda ni di depan dia. Di muqaddimah setiap bahar dia ada benda ni. Maksudnya dekat bahar tawil ada al-qabdu. Ada zihaf yang bernama al-qabdu. Dialah yang akan ubah mafa'ilun. Jadi apa di al-qabdu? Hafalah sikit. Hazaf al-khamis sakin. Kita buang huruf kelima. Okey, kalau mafa'ilun mana huruf kelima? Ya, maka dia jadi mafa'ilun. Yang kedua, apa lagi yang akan merosakkan mafa'ilun? Zihafnya ialah al-kafu. Apa dah al-kafu? Al-kafu huwa hazfus sabi'i as-sakin. Membuang ataupun menggugurkan huruf ketujuh. Mana huruf ketujuh dekat mafa'ilun? Huruf ketujuhnya ialah nun. Maka dia akan jadi mafa'ilu. Dan illah pula, apa dia? Illah yang akan kena pada mafa'ilun adalah zihaf, illah yang bernama al-hazfu. Yang bernama al-hazfu. Apa dia dah al-hazfu? Hazaf sabab khafif. Kita buang sabab khafif min akhir yang berada di akhir. Kalau mafa'ilun mana sabab khafif? Sabab khafif yang terakhir ialah lun. Maka kita keluarkan lun. Apa akan jadi? Dia akan jadi mafa'i. Lunnya telah digugurkan. Cuma bila kita lihat dekat syair, dekat buku teks, tulisan mafa'i wa tuhawwalu ila fa'ulun. Ditukar tulisan kepada fa'ulun. Maksudnya nak tulis mafa'i pun boleh. Nak tulis fa'ulun pun boleh. Yang penting kedua-dua ni sebenarnya telah berlaku perubahan daripada mafa'ilun. Baik, jadi inilah antara benda yang kemungkinan berlaku pada taf'ilah mafa'ilun dan juga taf'ilah fa'ulun. Baik, kita pergi secara detail. Kita pergi secara detail perbincangan tentang arud dan tentang darab untuk bahar tawil. Jadi sebagaimana kita sedia maklum tadi, bahar tawil hanya ada satu penggunaan saja iaitu tam. Dan untuk bahar tawil tam, lahu arudun wahidatun wahia maqbudatun. Untuk bahar tawil tam ini arudnya ada satu saja, namanya ialah maqbudatun. Apa dia maqbudah? Dia akan hilang huruf kelima. Kita tengok kejap lagi. Walaha salasatu adrubin, dan ianya memiliki 3 darab. Dekat arud maqbudatun, dekat darabnya kita akan temui 3 suasana. Yang pertama kemungkinan sahihun. Ni suasana yang pertama. Yang kedua mungkin maqbudun, sama dengan arud. Dan yang ketiga mahzufun. Jadi ada berapa arud? Arud ada satu aja. Ada berapa darab? Darab ada 3. Antaranya sahih, antaranya maqbud, antaranya mahzuf. Jadi ni nak kena ingat selaku hak kita panggil apa dia? Soalan pengetahuan. Soalan pengetahuan. Sini anak pelajar kalau lihat, kalau anak pelajar boleh lihat di sini, kita ada berapa item ni? Kita ada maqbud, kita ada sahih, kita ada maqbud, kita ada mahzuf. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Artinya boleh dijadikan soalan untuk 4 markah. Boleh dijadikan untuk soalan 4 markah.
Umpamanya macam mana soalan? Uzkur aruda bahri tawil ma'a adrabiha. Sebutkan arud bahar tawil berserta dengan darab-darabnya. Apa dah arud dia? Maqbudatun. Apa darabnya? Sahihun, maqbudun, mahzufun. Bolehlah 4 markah. Jadi kena ingat benda ni. Baik, jadi kita lihat di sini ada berapa benda ni? Kita ada maqbudatun. Kita ada mahzufun. Nah, kemarin kita lihat satu persatu. Apa dia al-qabdu hazaf khamis sakin? Gugurkan huruf kelima. Gugurkan huruf kelima. Jadi saya ambil 2 contoh. Kenapa 2 contoh? Sebab bahar tawil menggunakan 2 taf'ilah. Okey, kalau kita ambil taf'ilah yang pertama, fa'ulun. Mana huruf kelima? Nun. Maka fa'ulun akan berubah, sarat berubah menjadi fa'ulu. Ni kalau fa'ulun. Sebab kita dah gugur huruf kelima. Mana huruf kelima? Nun. Sementara kalau al-qabdu berlaku dekat berlaku dekat taf'ilah yang kedua, iaitu taf'ilah mafa'ilun. Mana huruf yang kelima dekat sini? Dekat mafa'ilun, huruf kelimanya ialah huruf ya. Maka mafa'ilun sarat akan berubah dan menjadi mafa'ilun. Inilah dipanggil maqbudatun. Sementara satu lagi kita tengok hazaf. Al-hazfu. Kita dah beberapa kali temu al-hazfu. Apa dia dah al-hazfu? Al-hazfu ialah hazfus sababil khafif. Kita keluarkan sabab khafif. Jadi saya juga ambil 2 contoh. Kenapa 2 contoh? Sebab bahar tawil mempunyai 2 taf'ilah. Kalau al-hazfu kena pada taf'ilah fa'ulun, apa dah hazfu? Buang sabab khafif. Okey, dekat fa'ulun mana sabab khafif? Sabab khafifnya yahlun. Maka fa'ulun sarat akan berubah menjadi fa'un. Lunnya telah digugurkan sebab dia kena al-hazfu. Cuma kalau kita lihat dekat buku teks kan, kalau kita lihat dekat buku teks, perkataan fa'u boleh ditulis dengan fa'al. Kan? Fa'u boleh ditulis dengan fa'al. Jadi hak ni saya dah cerita beberapa kali. Kenapa orang tak suka tulis fa'u? Sebab dalam bahasa Arab kita nak cari juga huruf yang ada fa, ada ain, ada lam. Oleh kerana di sini fa'u 3 huruf, maka sesuai untuk fa'ala. Wawnya mati, maka fa'al. Tu saja. Baik, jadi hak ni anak perhati dia tak payah nak fikir sangatlah. Kan? Tak payah nak fikir sangat. Yang penting, macam mana fa'ulun akan jadi bila kena hazaf. Dan taf'ilah yang kedua ialah mafa'ilun. Mafa'ilun. Apa akan jadi kepada mafa'ilun bila kena al-hazfu? Apa dah al-hazfu? Hazaf sabak khafif. Hazaf sabak khafif yang mana? Hak ujung. Sebab dekat mafa'ilun ada 2 sabak khafif. Antaranya i, antaranya lun. Jadi yang kita buang ialah lun. Mafa'ilun sarat mafa'i. Dia akan berubah jadi mafa'i. Okey, mafa'i ni boleh ditulis mafa'i. Lepas tu boleh tulis satu lagi macam mana tadi? Ni, kalau masih ingat. Mafa'i boleh ditulis fa'ulun. Okey. Jadi itulah untuk pengetahuan. Dan anak pelajar nak kena ingat ni. Arubnya nama apa, darabnya berapa. Dan bila kita tengok dekat arub ada al-qabdu, ada al-hazfu, kena ingat pula apa dia al-qabdu, apa dia al-hazfu, untuk kita hafal. Dan setelah kita hafal, biar kita boleh baiki taf'ilah tadi. Bila fa'ulun kena qabdu, macam mana dia jadi? Bila mafa'ilun kena al-qabdu, macam mana dia akan jadi? Begitu juga dengan 2 taf'ilah ni, bila kena satu lagi benda yang dipanggil al-hazfu. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasih sekalian, saya pergi kepada hak detail lah. Dan kita pergi kepada detail, kita tengok syair berdasarkan apa yang ada dalam buku teks untuk kita cari dia punya arud, kita cari dia punya darab. Yang pertama, al-arud maqbudah. Arud dia ada 1 saja, iaitu maqbudatun. Darabnya ada berapa? Darabnya ada 3. Kita ambil yang pertama dulu. Ad-darbul awal. Darab yang pertama sahih. Maksudnya di kolom ni, kolom arud ni, syair ni, kita akan temui maqbudatun. Dan dekat kolom darab ni, kita akan temui 3. Mungkin sahih. Ni kita ambil contoh sahih dulu. Lepas ni apa lagi?
Apa ni adalah maqbudun. Satu lagi mahzufun. InsyaAllah kita akan tengok tiga bait syair. Jadi yang pertama ad-darbus sahih. Syairnya ialah berbunyi umawi. Kita baca sekerak-sekerak lah. Kita baca sekerak-sekerak. Berasaskan fa'ulan mafa'ilun, fa'ulan mafa'ilun, fa'ulan mafa'ilun, fa'ulan mafa'ilun. Bacanya saya nak baca hak bawah ni. Anak pelajar saya terus baca hak merah ni. Saya akan baca hak merah ni. Hak merah ni adalah kitabah arudiyah. Berdasarkan syair di atas. Huruf yang tidak ada kita masukkan jika ia dibaca. Huruf yang ada kita gugurkan jika ia tidak dibaca. Jadi tengok sinilah. Umawi. Fa'ulun. Kolom ni, kolom apa dah ni? Ni kolom hashwun. Ada berubah tak? Tak ada. Maka taf'ilah ketika ni namanya salimatun. Umawi ya'in nal ma. Ya'in nal mal. Ni, ya'in nal mal. Mafa'ilun. Tidak berubah. Ni kolom hashwu juga salimah. Kemudian kita sambung laghadin. Laghadin fa'ulun. Tidak berubah salimah. Seterusnya waraihun. Waraihun adalah arut. Mana arut? Arutnya ialah waraihun. Cuba kita turun tengok. Waraihun. 110. Jadi wara mafa. Ihun ilun. Jadi sepatutnya sini ada apa? Sini ada ya. Cuba lihat di sini ada tak ya? Huruf ya telah digugurkan. Dan ya adalah huruf kelima. Maka dikala ni dah berubah. Berubah ni lah arutnya dipanggil maqbudun. Dan kita tengok syatar yang kedua. Asyatrus sani wa yabqa fa'ulun tidak berubah salimah. Hashwun di sini. Minal malil mafa'ilun tidak berubah salimah. Ahadi fa'ulun tidak berubah salimah. Suwaz mafa rulun. Suwaz zikru mafa'ilun tidak berubah. Kolom ni adalah darab. Maka darab ketika ni adalah sahih kerana tidak berubah. Okey. Mana arut? Waraihun. Apakah jenisnya? Oleh kerana kita masukkan tafilah. Ya tidak ada. Ya huruf kelima. Maka arut ketika ni namanya maqbudatun. Mana darab? Darabnya ialah suwaz zikru. Bermula di suwaz zikru darabnya. Cuba lihat dia berubah tak? Tidak berubah, maka darab ketika ni adalah sahih. Baik, kita pergi kepada darab yang kedua. Darab yang kedua ad-darbusani maqbudun sama dengan arub maqbud, darab maqbud. Maksudnya arub akan hilang huruf kelima, darab juga akan hilang huruf kelima. Mari kita tengok syair yang diberikan. Satu ba'di fa'ulun salimah. Lakal ayyam mafa'ilun salimah. Mumakinun fa'ulun salimah. Kan saya baca merah nak pelajar sebenar atas ni. Syair ni. Cuma kita baca sekerak-sekerak. Satu ba'di lakal ayyam mumakun tujahilan. Tujahilan adalah tujahilan adalah arut. Tujahilan. Bila kita tengok tujahilan simbolnya 10 110 110 mafa'ilun. Huruf kelimanya tidak ada. Dia adalah maqbudatun. Wa ya'ti fa'ulun salimah kabil akhba mafa'ilun tidak berubah salimah. Rimal lam fa'ulun tidak berubah salimah. Tuzawwidi mafa'ilun huruf kelima tidak ada, maka darab ketika ini adalah maqbudun seumpama arud. Baik. Apa perlu kita tahu di sini? Mana arud? Tujahilan. Apa jenis dia? Maqbudatun. Mana darab? Tuzawwidi. Apa jenis dia? Maqbudun. Okey, ni untuk arud maqbudah darab yang kedua maqbudun.
Kemudian yang ketiga, kan? Darab yang ketiga mahzufun. Apa dah dia mahzufun? Hazaf sabab khafif. Kan? Hazaf sabab khafif. Apa taf'ilah dia? Taf'ilahnya ialah mafa'ilun. Dah tu bila kena mahzuf, apa akan jadi? Dia akan jadi mafa'i. Baik. Syair yang diberikan. Asir bal fa'ulun salimah. Qata halman mafa'ilun salimah, tidak berubah. Yu'iru. Tengok syair. Yu'iru. Fa'ulu. Huruf kelima tidak ada. Maka masa ni makbudah. Kan? Makbudah. Dia tidak salimah dah lah. Sebab huruf kelima telah digugurkan. Jangan ingat dekat aruk, dekat darab saja berubah. Lain-lain mana tempat pun boleh jadi berubah. Cuma perubahan mestilah yang sama dengan perubahan berlaku dekat aruk, perubahan yang berlaku dekat darab. Jadi di sini oleh kerana tidak ada huruf kelima, fa'ulu, maka dia makbudah. Mana aruk? Aruknya ialah janahahu. Mafa'ilun. Janahahu. Mafa'ilun. Huruf kelima tidak ada. Maka aruk ketika ini kita panggil makbudatun. Okay, kita pergi kepada syatar sani. La'alli fa'ulun salimah. Ila man qad mafa'ilun, tidak berubah salimah. Hawitu fa'ulu, tidak ada nun huruf kelima telah digugurkan, maka taf'ilah ni kan namanya maqbudatun. Kemudian atiru mafa'ilun telah digugurkan. Lun adalah sabak khafif. Gugur sabak khafif namanya hazfun, maka darab ketika ini dipanggil mahzufun. Baik, jadi anak-anak pelajar, inilah 3 bait syair yang kita sempat lihat untuk bahar tawil. Aruk kesemuanya satu je, iaitu makbudatun, perubahan sekali saja di sini. Dekat darab ada 3 perubahan. Yang pertama sahih. Tengok di sini, sahih. Inilah bentuk syairnya. Yang kedua makbud. Ni syairnya, tengok di sini. Dan yang ketiga mahzuf dekat darab. Tengok di sini. Itu saja 3 bait syair yang boleh kita buat perhatian, dan banyak lagi bait-bait syair yang nak pelajar boleh tengoklah dekat buku teks ataupun mana-mana nota ataupun apa jualah yang diberi oleh guru masing-masing. Cuba tatbik, cuba aplikasi untuk kita dapatkan arut dan juga kita dapatkan darab, dan kita boleh nyatakan jenis arut dan jenis darab. Baik, anak-anak pelajar yang dikasihi, kita pindah ke bahar yang kedua. Bahar yang kedua ialah Bahrul Madid. Bahrul Madid, bahar Madid. Yang pertama, bila kita masuk bahar, apa dah nak kena tahu? 2 perkara asas. Yang pertama taf'ilahnya, yang kedua maqati' sautiyah yang ada pada taf'ilah tersebut. Jadi oleh kerana bahar Madid sama kelompok dengan bahar tawid, dia adalah taf'ilah 2. Taf'ilahnya ada 2. Taf'ilatahu, taf'ilahnya taf'ilata, 2 taf'ilah. Nya ni kembali kepada bahar Madid. Di mana kedua-dua taf'ilahnya, yang pertama fa'ilatun, yang kedua fa'ilun. Jadi oleh kerana ada 2, kita bawa 2 lah. Kita nak cari apa ni mula-mula anak pelajar? Kita nak cari maqati' sautiyah allati tatarakkabu fiha taf'ilatani sabiqatani. Kita nak cari maqati' sautiyah yang terbentuk, yang tergabung daripada 2 taf'ilah ni. Yang pertama fa'ilatun. Apa yang ada dekat fa'ilatun? Kita ada fa. Apa dah fa? Sabak khafif. Kita ada ila. Ila apa dia? Watat majmu'. Dan kita ada apa lagi? Kita ada tun. Tun adalah sabak khafif. Jadi fa'ilatun ada sabak khafif, watat majmu' dan sabak khafif. Kemudian kita pergi kepada taf'ilah yang kedua, fa'ilun.
fa'ilun. Fa sabak khafif, ilun watat majmu'. Jadi fa'ilun ada sabak khafif dan ada watat majmu'. Jadi ingatlah. Cuba ingat anak pelajar. Taf'ilah untuk bahar madid dan gabungan taf'ilah tersebut di segi maqati' sautiyah. Kemudian perkara yang seterusnya berkaitan dengan bahar, kita nak tengok di segi penggunaan. Di segi penggunaan. Di segi penggunaan ni maksudnya aksam. Katanya yusta'malu bahrul madid taman faqad. Digunakan bahar madid tam sahaja, sama dengan tawi. Dia tam sahaja. Cuma bezanya tam hak bahar tawil dengan tam bahar madid, bezanya bilangan taf'ilah. Kalau tawil taf'ilah dia lain tadi. Kalau kalau madid tamnya lain. Sebab madid dia ulang fa'ilatun, fa'ilun. Fa'ilun tidak diulang dah. Ni untuk madid. Sebab tu kita tengok hanya ada 3 sahaja. Dia berbeza dengan bahar tawil. Bahar tawil diulang kedua-dua taf'ilah. Sebab tu bila kita tengok masa tam untuk bahar tawil dia ada 8. Tapi untuk bahar madid, fa'ilatun sahaja diulang 2 kali, tapi fa'ilun diulang sekali saja. Jadi tengok di sini anak pelajar. Bahar madid tam. Macam mana wazan dia? Wazannya ialah fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Ni adalah wazan bahar madid tam. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun anak pelajar boleh tulis ginilah. Boleh tulis sebagaimana yang saya tulis di sini. Inilah wazan. Bila soalan berbunyi, uzkur wazna bahril madid. Maka kita tulis ginilah. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Baik, itu perkara yang pertama berkaitan dengan bahar madid. Dan sebagaimana biasa, bila kita tengok dekat buku teks, sebelum masuk perbincangan bahar secara detail, inilah zihaf dan juga illah yang akan merosakkan fa'ilatun juga fa'ilun. Perkara-perkara yang akan mengubah bentuk fa'ilatun juga bentuk fa'ilun. Dekat bahar dekat bahar madid kan. Dekat bahar madid ni banyak sikit. Zihaf ada berapa? Zihaf ada 3. Khabnu, al-kafu, al-syaklu. Dekat illah pula, illah ada al-hazfu, al-qasru, al-bitru. Jadi anak pelajar tengoklah di sini kan. Saya malah nak sebut dah ni panjang sangat kan. Sebab benda ni kita dah bincang secara panjang lebar dah di dalam syair-syair. Cuma anak pelajar hafal saja apa dia al-khabnu. Saya nak ambil hak terlibat dengan aruf dan dorok saja. Cuma benda ni nak cerita, anak pelajar saya nak cerita, jika soalan bertanya tentang bahar madid, maka zihaf ada berapa nak kena ingat? 3. Al-khabnu, al-kafu, al-syaklu. Untuk illah ada al-hazfu, al-qasru, al-bitru. Maksudnya, istilah-istilah ini mungkin ditanya bila masuk tajuk bahar madid. Dan bila masuk khabnu, apa jadi pada fa'ilatun? Apa jadi pada fa'ilun? Sama juga bila masuk kafu, apa jadi pada fa'ilatun? Bila masuk syaklu, apa jadi pada fa'ilatun? Bila masuk al-hazfu, tadi al-khabnu, maaf. Sini al-hazfu. Kan? Apa jadi pada fa'ilatun? Bila masuk al-qasru, apa akan jadi pada fa'ilatun? Bila masuk al-bitru, apa jadi pada fa'ilatun? Ni anak-anak pelajar kena hafal dan perhatikan. Gini, dia akan berubah jadi gini. Dan untuk ini, dia akan berubah jadi begini. Jadi tengoklah sikit. Ada 6 di sini, nak kena hafal dan ingat betul-betul. Baik, jadi cuma sayanya nak fokus kepada apa yang berlaku dekat aruk dan dorok sahaja. Bukan ke semua 6 ni ada. Tidak ke semua ni ada. Bukan ke semua ni ada dekat aruk, dekat dorok. Mungkin separuh daripadanya. Jadi hak tu saja saya nak bincang. Baik, jadi anak-anak pelajar, untuk hafazan. Okey, untuk hafazan, bahar madid agak sukar sedikit untuk kita hafal. Sebab apa? Tengok. Lahu salasu a'aridin.
lahu salasu a'aridi. Dia ada 3 aruk. 3 aruk. Dan setiap aruk mempunyai darab masing-masing. Okey. Al-arudul ula. Aruk yang pertama. Sahihatun. Aruk yang pertama namanya sahihatun. Walaha darbun wahidun. Dia hanya memiliki 1 darab saja. Nama apa? Sahihun. Maksudnya dekat aruk sahih darabnya 1 saja, iaitu sahih. Maksudnya di sini kita akan bincang 1 syair sahaja. Yang kedua, al-arudus saniyah. Aruk yang kedua, apa nama dia? Mahzufatun. Walaha salasatu adrubin. Ianya memiliki 3 darab. Darab yang pertama, mahzufun. Yang kedua, maksurun. Yang ketiga, abtar. Maksudnya di sini kita akan bincang 3 bahar. 3 bait syair. Dan aruk yang ketiga bernama mahzufun. Mahzufatun. Maaf, patut ada ta ni. Mahzufatun makhbunatun. Ni aruk yang ketiga. Walaha darbani. Dia memiliki 2 darab. Yang pertama, mahzufun makhbunun. Berlaku 2 benda serentak. Iaitu berlaku hazah dan berlaku khaban. Dan yang kedua abtar. Di sini kita akan bincang 2 bait syair. Jadi berapa bait kita perlu bincang untuk bahar madid? 6. Yang pertama 1 di atas ni untuk aruk sahih, darab sahih. Yang kedua di sini kita akan bincang 3 bait. 3 bait di sini. Dan di bawah 2 bait syair. Jadi ada 3 bait syair. Ada 6 bait syair yang perlu kita bincang untuk bahar madid. Kerana aruknya ada 3 dan setiap aruk mempunyai darab yang berbeza-beza. Ada yang 1 darab, ada yang 3 darab, ada yang 2 darab. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Satu persatu. Cuma sebelum tu, ni yang kita nak bincang. Ini sahaja yang kita nak bincang. Daripada berapa tadi istilah saya sebut tadi anak pelajar? Kita sebut tadi ada kesemuanya 6 tadi kan? Dekat mukadimah sebelum masuk bahar tadi. Cuma kita nak bincangnya 1, 2, 3, 4, 5 ni saja. Kerana benda ni kemungkinan berlaku dekat aruk dan berlaku dekat darab. Baik, yang pertama hazaf. Al-hazfu. Apa dah dia al-hazfu? Al-hazfu ialah hazaf sabak khafif. Okey, kalau fa'ilatun apa akan jadi? Mana sabak khafif yang kita nak gugurkan? Tun. Sarat fa'ila. Jadi fa'ilatun akan berubah jadi fa'ila. Atau ditukar tulisan kepada fa'ilun. Ni tak nak pening lah. Tak payah nak pening kepala. Yang penting ingat ada apa ni saja. Fa'ilatun. Bila kena hazaf, dia akan jadi fa'ila. Al-khabnu yang kedua. Al-khabnu apa dia? Hazafusani asakin. Gugurkan huruf kedua. Okey, kalau dekat fa'ilatun, mana huruf kedua? Alif. Sarat fa'ilatun. Dia akan jadi fa'ilatun. Alifnya telah digugurkan. Okey, kita ada 2 tafilah. Tafilah satu lagi ialah fa'ilun. Kan? Sebab dekat bahar madid, kita ada 2 tafilah. Kalau fa'ilun, bila kena al-khabnu, apa jadi? Al-khabnu apa dia? Al-khabnu hazaf sani sakin. Jadi fa'ilun, mana huruf kedua? Alif juga. Maka fa'ilun, sarat fa'ilun. Dia akan jadi fa'ilun. Nah, ini untuk al-hazfu dan al-khabnu. Kemudian yang ketiga, al-qasru. Apa dia al-qasru? Hazfu sakinis sababil khafif wa iskan mutaharrikah. Ada setengah buku dia tulis wa iskan, maqablah sama aja. Buang huruf akhir, kan? Buang huruf mati pada sabak khafif. Buang huruf mati pada sabak khafif. Dan matikan huruf hidup sebelumnya. Tengok sini. Fa'ilatun. Mana sabak khafif? Tun. Huruf mana yang diminta kita buang? Nun. Okey, bila buang nun selesai ke? Tak lagi. Wa iskan mutaharrikah. Matikan huruf yang hidup tu. Bila kita gugurkan nun, tinggal ta. Ta ni berbaris. Dia minta kita matikan. Maka fa'ilatun sarat akan berubah menjadi fa'ilat. Perubahan ini dipanggil al-hazf.
dipanggil al-qasru ataupun maksurun. Dan yang keempat ialah al-bitru. Al-bitru adalah dua perubahan yang berlaku serentak. Dipanggil al-bitru. Apa yang berlaku? Katanya ijtima'u bainal hazfi. Dia berlaku dua benda, iaitu yang pertama berlaku al-hazfu. Sekali lagi berlaku al-qat'u. Bila berlaku hazfu, bila berlaku qat'u pada taf'ilah yang sama serentak, maka namanya berubah jadi al-bitru. Hal ni kita dah belajar sebelum ni. Kan kita dah temui dah al-bitru, apa tu, ada senama lagi tu. Kan? Bila bergabung dua benda ni, dia ada nama lain. Jadi al-hazfu apa dia tadi? Buang sabak khafi. Ingat baik-baik. Al-qat'u, okey, saya tulis sini al-qat'u. Al-qat'u hazaf sakin watat majmu' wa iskanu mutaharrikah. Gugurkan huruf mati daripada watat majmu' dan matikan huruf hidup sebelumnya. Ataupun setengah kitab, setengah buku, setengah nota dia tulis wa iskan maqablah. Sama saja tu. Mari kita tengok. Apa dia al-bitru? Berlaku dua benda. Yang pertama berlaku apa? Berlaku hazaf. Apa dah berlaku hazaf? Buang sabak khafi. Okay, ingat. Yang kedua berlaku apa lagi? Berlaku qata'. Apa dia berlaku qata'? Qata' ialah, al-qat'u ialah buang huruf akhir daripada watat majmu' dan matikan huruf yang hidup sebelumnya. Mari kita tengok contoh sini baik-baik anak pelajar. Ni fa'ilatun, untuk kita bincang bahar madid. Fa'ilatun. Mana sabak khafif? Sabak khafif ialah tun. Macam mana akan jadi kalau masuk al-hazfu? Dia akan tinggal fa'ilatunnya tidak ada. Okey? Bila tinggal fa'ila, dia berakhir dengan ila. Ila ialah watat majmu'. Dia kata satu lagi dia berlaku qat'u. Maksudnya dia akan ubah lagi fa'ila ni. Apa dia qat'u? Qat'u ialah hazaf akhir watat majmu'. Hazaf sakin watat majmu'. Mana watat majmu'? Ila. Mana akhir dia? Alif. Dia suruh buang alif tu pula. Adakah selesai dengan buang alif tu saja? Tidak. Wa iskan mutaharrikah. Matikan huruf baris. Matikan huruf berbaris sebelumnya. Mana huruf baris sebelum dia? Ni huruf yang berbaris. Lam. Alif digugurkan, lam dimatikan. Jadilah fa'il. Baik. Tengok baik-baik. Kenapa jadi fa'il? Jadi fa'il sebab tunnya telah digugurkan. Kenapa tun digugurkan? Sebab al-hazfu. Lepas lam jadi mati, alihnya telah digugurkan, alih dimatikan. Sebab al-qat'u. Berlaku hazaf dan berlaku qata'. Bila berlaku dua benda ni, dalam satu tafilah tidak dipanggil dua nama. Tapi dia tukar nama lain dipanggil al-bitru. Ataupun abtar. Moga-moga boleh faham. Baik, kita pergi kepada contoh satu persatu lah. Kita ambil contoh syair. Satu persatu. InsyaAllah kita akan tengok lebih kurang 6 bait syair untuk arud dan dorab bagi bahar madid. Yang pertama, al-arudul ula. Arud yang pertama sahihatun walaha darbun wahidun. Dia ada satu dorab sahaja, iaitu sahihun. Sahih sama dengan dia juga. Mari anak pelajar tengok syair. Saya tak akan baca hak biru ni, saya akan baca dalam tulisan kitabah arudiyah hak merah ni. Bacanya ialah man yuhibbal fa'ilatun. Tidak berubah salimah. Iz zayad fa'ilun. Iz zayad fa'ilun. Tidak berubah salimah. Ab ilaihi. Man yuhibbal izzayad ab ilaihi. Kalau baca atas ni anak pelajar tak nampak sekerak-sekerak ni, saya dah kerak-kerak dah bawah ni. Man yuhibbal fa'ilatun izzayad fa'ilun ab ilaihi fa'ilatun. Ada berubah tak? Tak ada. Kolom ni apa? Kolom ni arud. Maka tidak berubah, dipanggil sahihatun. Mana arud?
ilaihi. Apa jenis dia? Sahihatun. Syatar sani wa kadzaman fa'ilatun wa kadzaman fa'ilatun. Apa jadi sini? Sini tidak ada huruf kedua, tak ada alif. Tak ada alif. Alif huruf keberapa? Alif adalah huruf kedua. Orang panggil apa dah? Makhbunatun. Kolom ni makhbunatun. Sebab huruf kedua telah digugurkan. Sambung lagi. Talabad. Sini sepatutnya fa'ilun. Tapi bila baca syair, apa jadi? Huruf kedua digugurkan. Paksa digugurkan. Sebab dekat syair tidak ada. Talabad maksudnya fa'ilun. Huruf kedua tidak ada. Namanya makhbunatun. Kemudian kita tengok dekat kolom darab. Darab bermula di dur raghasan. Dur raghasan. Jadi dur raghasa. Fa'ilatun. Dur raghasa. Fa'ilatun. Tidak berlaku sebarang perubahan. Kolom ni adalah darab. Tak berubah. Dipanggil sahih. Baik. Ni untuk aruk sahihah, darabnya satu saja iaitu sahih. Mana dah aruk? Ab ilaihi. Jenis dia sahihatun. Mana darab? Dur raghasa. Jenis dia sahihun. Kemudian kita pergi kepada darab yang kedua. Darab yang kedua ni aruknya banyak sikit. Aruk dia ada 3. Apa dah aruk yang kedua? Aruk yang kedua ialah mahzufatun. Apa dah mahzufatun? Mahzufatun gugurkan sabak khafif. Sekarang kita membicarakan bahar apa? Kita membicarakan bahar madi. Apakah taf'ilah dia dekat aruk? Taf'ilahnya ialah fa'ilatun. Jadi kalau mahzufatun, apa akan jadi kepada fa'ilatun? Tunnya akan hilang. Tinggal fa'ilah sahaja. Itu maksudnya. Walaha salasatu adrubin. Dan dia ada 3 darab. Yang pertama, mahzufun. Dia akan jadi fa'ilah tanpa tun. Yang ketiga, yang kedua maksurun. Macam mana ada maksurun? Maksurun ialah gugur nun matikan ta. Jadi fa'ilat. Kita akan jumpa gitu. Dan yang ketiga abtar. Apa dah abtar? Abtar berlaku kotak dengan hazaf. Fa'ilatun akan jadi apa? Jadi fa'il. Moga-moga anak pelajar ingat. Kan? Moga-moga boleh ingat. Baik, kita tengok syair satu persatu. Yang pertama saya ambil untuk darab yang pertama mahzuf. Arud mahzufah, darab mahzuf. Contoh syair. I'lamu an fa'ilatun. Tak berubah kan? Salimah. Nilakum fa'ilun. Salimah tidak berubah. Hafizun. 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 Ini salah baris. Sebenarnya hafizun ni. Zu. Zod berbaris di hadapan. Maaf. Salah baris. Hafizun fa'ila. Sepatut apa sini? Sini sepatut fa'ilatun. Tun telah digugurkan. Kerana berdasarkan kepada syair, kita boleh tulis kat tu saja. Maka aruk ketika ini dipanggil mahzufatun. Kerana tidak ada tun. Tun sabak khafif. Buang sabak khafif adalah hazaf. Maka aruk ketika ini mahzufatun. Baik, kita tengok dekat darab pula. Syahidan ma fa'ilatun ishtu'au fa'ilun. Tidak berubah. Salimah. Ghaiba fa'ila. Hanya ada fa'ilatunnya tidak ada. Maka darab ketika ini dah berubah. Apa nama perubahan itu? Mahzufun. Sebab tun telah digugurkan. Inilah untuk aruk yang kedua, mahzufatun. Darab yang pertama, mahzufun. Syairnya, ni anak belajar boleh tengok. Okey, mana aruk? Hafizun, mahzufat. Mana darab? Ghaiba, mahzufun. Baik, kita pergi kepada darab yang kedua. Aruk masih lagi mahzufatun. Darab yang kedua ialah maksur. Apa dah maksur? Fa'ilatun akan berubah menjadi fa'ilat. Sebab apa? Sebab maksud ialah hazaf, sakin, sabak khafif, wa iskan, mutaharrikah. Gugurkan huruf akhir daripada sabak khafif dan
matikan huruf berbaris sebelumnya. Jadi fa'ilatun, kita keluarkan nun, tu dimatikan. Jadi fa'ilat. Ini kita akan jumpa dekat darab. Arut masih lagi mahzufah. Contoh syair yang diberikan. Okey, tengok anak-anak pelajar. La yaghurran. La, baca baik-baik untuk kita timbang dengan wazan ni. La fa yaghur ila ron tun. La yaghurran fa'ilatun, tidak berubah salimah. Namra'an fa'ilun salimah. Aishuhu ha berbaris isma. Aishuhu fa'ila, tidak ada tun, maka arutnya mahzufatun. Kemudian syatrus tsani, kullu aishin fa'ilatun salimah. Sairun fa'ilun salimah. Lizawal fa'ilat. Nun telah digugurkan dan ta dimatikan. Proses ini namanya al-qasru. Bila kat darab, dan kita panggil maksurun. Itu dia anak-anak pelajar. Manaru aishuhu, apakah jenis dia? Mahzufatun. Mana darab? Lizawal, apakah jenisnya? Maksurun. Baik, ni untuk darab yang kedua mahzufah, dan arut dia yang kedua maksur. Kemudian kita lihat darab yang ketiga, dan arut masih lagi mahzufah. Darab yang ketiga ialah abtar. Apa dah dia abtar? Abtar berlaku dua benda serentak. Apa dia? Al-hazfu. Dengan apa? Dengan qat'u. Apa dia hazfu? Tak ada tun. Bila tak ada tun, apa akan jadi? Fa'ila. Selesai ke? Tak lagi, sebab abtar mesti berlaku satu lagi. Apa benda? Qat'u. Apa dia qat'u? Dekat ila kita gugurkan alif. Apakah selesai dengan gugur alif saja? Tak, sebab al-qat'u gugur alif, matikan baris lam, maka jadi fa'il. Okey, mari kita tengok syair. Inna sarfad dahrizu ribatin rubbama ya'tikabil huli. Ni kalau saya baca atas ni tak nampaklah segerak-segerak kan. Kita baca bawah. Kita baca yang bawah ni, saya dah tulis segerak-segerak dah. Inna sarfad fa'ilatun salimah. Dahrizu fa'ilun salimah. Ribatin fa'ila, tidak ada tun, ini adalah harut, maka dipanggil mahzufatun. Kemudian kita pindah kepada syatrus tsani. Asyatrus tsani, rubbama ya fa'ilatun salimah. Tikabil fa'ilun salimah. Huli fa'il. Sepatutnya apa di sini anak pelajar? Sepatutnya di sini fa'ilatun. Tapi berdasarkan syair di atas, kita hanya mampu tulis fa'il. Bila kita mampu tulis fa'il, yang sepatutnya fa'ilatun, sebab itulah dia kata terpaksa kita gugurkan tun. Proses itu dipanggil al-hazfu. Dan alif dekat lam terpaksa digugurkan dan lam dimatikan. Proses itu dipanggil qat'u. Jadi berlaku dua benda di sini. Hazaf dengan qata'. Maka berubah nama, kita panggil abtar. Baik, jadi untuk syair ni, manaru ribatin. Apakah jenis dia? Mahzufah. Mana darab? Darab ialah huli. Apakah jenis dia? Abtar. Ni untuk arut saniyah. Arut yang kedua. Lil arut as-saniyah li bahril madid at-tam, namanya mahzufah. Dia ada berapa darab? Ada 3. Kita dah belajar 1, 2 dan 3. Kan? 1, 2 dan ni yang terakhir untuk 3. Kemudian kita pergi kepada darab yang terakhir. Baik, anak-anak pelajar di sini saya suka mengingatkan, kalau anak pelajar tengok dekat buku teks, dia tulis darab yang ketiga, arut yang ketiga mahzufah makhbunah. Mahzufah, ni ada ta sepatut, masukkan ta, arut ni muannas, mahzufah makhbunah.
Dia ada berapa darab? Walaha darbani. Dia ada 2 darab. Yang pertama, mahzuf, makhbun. Seumpama dia juga. Yang kedua, abtar. Jadi, kalau anak pelajar tengok dekat buku teks, kan? Dekat kolom aruk ni, dia tulis satu je. Kan? Dia tulis satu je. Dia tulis mahzufah. Patutnya ada 2 lah. Kan? Prosesnya ada 2 di sini. Baik. Anak-anak pelajar, cuba kita lihat sikit. Syair yang diberikan. Apa dia mahzufah? Buang sabak khafif. Maknanya tidak ada tun. Apa makna makhbunah? Tidak ada alih. Dekat fa tu kita gugurkan alih. Dalam masa yang sama kita gugurkan tun. Jadi apa akan jadi pada aruk? Kalau mahzufah, makhbunah. Dia akan jadi fa'ila. Fa, ain, lam, alih. Fa'ila. Itu saja. Satu mana tun? Tun buang. Kenapa buang tun? Sebab mahzuf. Lepas tu alih buang sebab makhbunah. Jadi kita akan jumpa dekat arut mahzufah, makhbunah. Dan kita akan jumpa darab dia ada 2. Yang pertama, mahzuf, makhbun. Seumpama dia juga. Satu lagi abtar. Ni kali kedua kita jumpa abtar. Baik, kita tengok pada syair secara detail. Syair berbunyi, lil fata aqa. Lil fata aqa. Saya ambil yang atas ya. Lil fata aqa fa'ilatun, tidak berlaku sebarang perubahan salimah. Lun ya'i aklun ya'i lun ya'i ak terbaca bidah. Lil fata aklun ya'i syubihi haitsu tahdi saqahu qadamuh. Kalau baca sekat-sekat atas tu anak pelajar tak nampak lah. Jadi saya kerak dah ni supaya kita boleh nampak. Lil fata aqa fa'ilatun salimah. Lun ya'i fa'ilun salimah. Syubihi. Apa yang ada? Kita ada 1, 1, 1, 0. Berdasarkan simbol untuk baris pada syair. Jadi yang satu ni adalah fa. Yang satu ni adalah ain. Simbol satu ni adalah lam. Simbol satu ni adalah alif. Mana ton kita gugurkan sebab masuk mahzuf. Tu dipanggil mahzufah. Dipanggil mahzufah. Mana alif? Alif pun telah digugurkan kerana berdasar kepada syair. Alif huruf kedua. Huruf kedua digugurkan namanya makhbunah. Sebab itulah aruk ketika ni dipanggil mahzufah makhbunah. Cuma kalau nak belajar tengok dekat nota ataupun tengok dekat buku teks, fa'ila ada kala ditulis fa'ilun. Jadi tak payah nak pening kepala lah sini. Sebenarnya benda yang sama je. Tulis fa'ila ke, tulis fa'ilun ke, dia adalah fa'ilatun yang telah ditimpa oleh mahzufah dan makhbunah. Baik, mana arut? Arutnya ialah syubihi. Apa jenis dia? Mahzufah makhbunah. Suma nantakil ila asyatris tsani, kita pindah ke syatar yang kedua. Haitsu tahdi fa'ilatun salimah. Saqahu ni hodami anak pelajar qaf berbaris sebelumnya, ni hodami qaf berbaris sebelumnya, selepasnya kebetulan huruf qaf juga kan. Tak kiralah huruf apa-apa pun sini berbaris dak, berbaris dan dia mesti isba. Jadi saqahu ada waw kecil sini sebenarnya. Jadi ada waw kecil. Ni saya dah bincang pada mula-mula gitu, pada asas penulisan kitabah arudiyah. Bila ke ha yang duduk di tengah-tengah ayat ni akan lahir waw seandainya baris di depan, akan lahir ya seandainya dia baris di bawah. Apa dah syarat dia? Sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Baik, jadi apa kita jumpa dekat syair ni? Ada ha dhamir di tengah-tengah ayat. Tengah-tengah ayat. Lalu kalau hujung gini tidak masalah. Ni automatik janji dia berbaris aja. Dia berbaris di bawah ada ya. Kalau dia berbaris di hadapan ada waw. Ni di hujung. Tapi hak di tengah ni. Yang di tengah dia ada syarat. Apa syaratnya? Tengok huruf sebelum dan selepas.
Kalau dua-dua huruf sebelum dan selepasnya berbaris, maka dia kena ish, ibad. Kalau dia baris dhammah, wow, macam sinilah. Kalau dia baris bawah, akan keluar ya. Baik, ingat baik-baik ni anak pelajar. Jadi saqahu fa'ilun. Fa'ilun tidak berubah, artinya salimah. Kemudian berakhir dengan taknik yang terakhir qadamu fa'ila. Qadamu fa'ila. Asal perkataan fa'ila adalah fa'ilatun. Tun telah digugurkan, kita panggil mahzufah. Alif selepas fa huruf kedua pun juga digugurkan, kita panggil makhbunah. Sebab itulah darab ketika ini dipanggil darab mahzufah makhbunah. Mah anak pelajar sebenarnya di sini ni adalah muzakkar, tapi tidak ada masalah tulis muannah pun tak ada masalah kan. Tidak menjadi masalah. Yang penting nama ni betul, mahzuf makhbun. Baik, manarut syubihi, apakah jenisnya? Mahzufah makhbunah. Mana darab? Qadamu. Apa jenis dia? Mahzuf makhbun. Baik, kita pergi pada darab yang terakhir untuk aruk ketiga mahzufah makhbunah. Syair yang diberikan kullu syakhsin ni kullu, maaf. Silap baris kullu. Ni betul bawah ni. Baris di bawah ni betul. Kullu syakhsin fa'ilatun salimah. Lasta fa'ilun salimah. Rifuhu, hujung ada waw. Rifuhu fa'ilun. Rifuhu fa'ilun. Rifuhu fa'ilun, ataupun tulisan sebenarnya ialah fa'ila. Ni jangan membandingkan kepala lah. Cuma kita nak tahunya fa'ila ni asalnya apa? Asalnya fa'ilatun. Dah tu apa jadi? Tun digugurkan, nama dia mahzufah. Apa lagi digugurkan? Alif huruf kedua, namanya makhbunah. Okey, mana arutnya ialah rifuhu. Apakah jenis dia? Mahzufah makhbunah. Summa nantakil ila syatris sani. Kita tengok syatar sani. Li'aujada ad-darab. Untuk kita dapatkan darab. Ka kitabin fa'ilatun. Ka kitabin fa'ilatun. Berdasarkan syair, boleh tak kita tulis fa'ilatun? Tak boleh, sebab syair baca ka kitabin fa'ilatun. Siapa yang hilang? Fa'ilatun. Huruf kedua hilang. Huruf kedua hilang, nama apa dah? Makhbunah. Kolom ni makhbunah. Hasyu ketika ini makhbunah. Okay, sambung baca. Lastaqa fa'ilun salimah. Okay, seterusnya. Rihi. Simbolnya 1010. Rihi. Fa'il. Allah, maaf, baris salah ni. Kan? Fa'il. Ini baris bawah nak pelajar. Kan? Ini sebenarnya baris bawah. Kita baiki lah. Kan? Kita baiki. Keliru ya. Okey. Saya dah baiki nak pelajar. Rihi fa'il. Rihi fa'il. Ataupun tulisannya boleh kita tukar kepada fa'lan. Kan? Fa'lan ataupun fa'lun. Fa'lan. Fa'il. Jadi kita nak tahunya, hak merah ni abaikanlah. Kan? Memeningkan kepala kita je. Jadi kita nak tahunya fa'il ni asalnya apa? Fa'il ni asalnya ialah fa'ilatun. Dah tu mana tun? Tun digugurkan. Okey, gugurkan tun orang panggil apa dah? Panggil mahzuf sebab dia zabat khafi. Dah tu bila gugurkan tun tinggal fa'ilah ada alif.
Tapi di sini alif pun digugurkan. Bila alif digugurkan dan lam dimatikan, dipanggil apa dah? Panggil qat'u. Jadi berlaku dua benda di sini. Berlaku hazah dengan al-qat'u. Bila berlaku hazah dengan al-qat'u, dia ada nama baru. Nah, apa dah nama dia nak pelajar? Namanya ialah abtar. Jadi darab ketika ini adalah abtar. Jadi inilah arud mahzufah darab abtar kan untuk bahar madid. Jadi untuk bahar madid ni banyak sikit anak-anak pelajar nak kena ingat sebab dia ada tiga arud. Arud pertama ada satu darab, arud kedua ada tiga darab, arud ketiga ada dua darab. Jadi moga-moga para pelajar boleh faham dan boleh ingat apa yang saya sebut dan cuba tanya guru-guru di sekolah masing-masing lah untuk kita dapat kepastian. Jadi untuk siri ini sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.